Bismillahirrahmanirrahim. Menyingsingnya fajar Islam. Fajar ialah cahaya yang kelihatan sebelum naik matahari. Sebelum datangnya Islam, Allah Ta'ala menunjukkan fajar Islam, laksana fajar. Ketika umur Rasulullah SAW memasuki 40 tahun, dunia berada di ambang neraka. Manusia makin melangkah ke arah keruntuhan. Tiba-tiba kelihatan cahaya gemilang kegemilangan, dan dengan dilahirkan suatu peningkatan pada diri Rasulullah SAW sebagai persediaan untuk menerima wahyu, yaitu pelantikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sebagai rasul akhir zaman. Sebelum dilantik menjadi rasul, Allah Ta'ala memberi persediaan pada diri Nabi SAW. Apabila melihat jahiliyah dan kekufuran yang memuncak di kelilingnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di dalam diri Rasulullah SAW perasaan ingin beruzlah, yakni mengasingkan diri jauh dari gangguan jahiliyah, semata-mata untuk mengeratkan hubungan dengan Allah serta mengharapkan kekuatan dan hidayah darinya. Di mana Nabi SAW menganut agama Ibrahim, agama yang dianut oleh datuk nenek dia, agama Tauhid, belum dilantik menjadi Rasul lagi. Apabila melihat kesesatan orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, menyembah patung, meminum arak, berjudi, berzina, bunuh-membunuh, menanam anak perempuan hidup-hidup, kerana anak perempuan tak boleh buat perang, kerja nak perang dia. Anak lelaki boleh buat perang, anak perempuan buat susah dia, kambuh hidup-hidup. Ini di antara amalan jahiliyah. Allah Ta'ala jadikan Nabi rasa sangat benci dengan perangai ini. Lalu Nabi beruzlah. Beruzlah dengan makna mengasingkan diri daripada masyarakat, hidup berseorangan. Baginda sentiasa keluar dari Mekah dengan bekalan untuk beberapa hari yang disediakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, menuju ke Gua Hira yang berada di kemuncak bukit yang terpencil di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi pergi ke Gua Hira, gua yang duduk di gunung, di bukit yang tinggi di Makkatul Mukarramah, dikenali hari ini dengan Jabal Nur, bukit cahaya sempena dengan petunjuk yang pertama diterima daripada Allah Ta'ala. Siapa yang pernah naik di atas bukit ini akan merasai bagaimana susahnya naik atas bukit ini. Bukitnya tinggi, curam tingginya. Nak masuk ke gua tempat Nabi beribadat itu, terpaksa lalu dicelah batu, kena mengiring. Nak jalan betul tak boleh, kena mengiring. Jauh daripada manusia. Orang yang sanggup pergi di situ seorang bukan sebarangan, seorang yang sangat berani. Sangat berani. Tak tahu apa, singa ke rimau ke ada, hatu syaitan ke ada, tempat yang begitu rupa. Naik atas bukit, pergi ke gua di puncak bukit. Di depan tu curam terus, kalau terjun mati, tak boleh turun, boleh naik ke belakang dia. Duduk di gua tu nampak seluruh kota Mekah, nampak. Dengan sendiri bertafakur, melihat kebesaran Allah Ta'ala, mengasingkan diri. Uzlah tersebut adalah sebagai satu tarbiyah yang penting kepada Nabi yang bakal menghadapi ujian besar di dalam perjuangannya, sehingga kebersihan rohani
dan kekuatan hati baginda itu membolakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Mengasingkan diri dengan makna menjauhkan diri daripada maksiat, daripada dosa. Dalam masa yang sama membolakkan hati kepada Allah Taala. Ini termasuk dalam tarbiyah. Orang nak berjuang Islam dia suruh tarbiyah. Disuruh bertahajud. Kita tahajud duduk rumah. Duduk di rumah, anak bini ada dekat, kawan-kawan ada dekat, boleh tahan lah, berani lah. Ni berapa hari duduk atas gunung. Antara kita dengan Allah Ta'ala tak ada orang lain. Mentarbiahkan diri bukan sahaja berta'abud, menghambakan diri kepada Allah, membersihkan dia daripada dosa, termasuklah melihat kebesaran Allah Ta'ala sehingga menganggap segala benda yang besar yang ada atas dunia ni kecil belaka. Tak takutlah. Benda besar, raja besar, pemimpin besar, kerajaan besar, apa yang besar atas dunia ni tak boleh lawan Allah Ta'ala, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Segala nikmat yang ada di atas dunia tak boleh banding dengan syurga. Segala seksa yang ada di atas dunia tak boleh banding dengan neraka. Maka tak ditukar Islam dengan sesuatu yang lain. Ini tarbiyah, meningkatkan diri. Di sana terasa alangkah kecilnya segala penentang yang hanya terdiri dari kalangan makhluk, walaupun kekuasaannya besar dan mempunyai singgahsana yang digeruni, tetapi semuanya itu tiada arti apa-apa pun kalau menghalang petunjuk ilahi. Apabila terpaut hati yang dikasihkan Allah, maka hidayah yang dikurniakan oleh Allah tidak boleh dijual beli dan ditukar ganti dengan apa-apa pun. Itulah asas yang kuat kepada penerima amanat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan sejagat, kebahagiaan seluruh alam. Sudah pasti di sana juga membawa arti menerima cabaran hebat dari jahiliah yang sedang memuncak di seluruh dunia. Di mana Nabi akhir zaman ini bukan sekadar menghadapi kaum keluarga je, menghadapi penduduk Mekah yang kafir, menghadapi seluruh dunia. Kuasa besar dunia, Parsi, Rom, China, India, sehingga hari kiamat, kuasa-kuasa besar ini akan dihadapi oleh perjuangan Islam. Apabila melihat kekuasaan dan kebesaran Allah, maka segala kerajaan yang besar di atas dunia, raja-raja, pemimpin yang besar di atas dunia adalah lebih lemah daripada habuk yang halus di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang yang berjuang Islam itu memilih Allah, tak pilih yang lain. Pilih akhirat, tak pilih dunia. Tawalah nak tahu apa pun, tak jadi apa. Dunia ni kecil saja. Kalau boleh menguasai dunia pun, dunia tidak boleh mempengaruhi dirinya. Dunia tak boleh melekakan dirinya, kerana kekuatan ingatan kepada Allah dan akhirat akan menguatkan syakhsiah, menguatkan jati dirinya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seringkali di dalam perjalanan Nabi diberi salam oleh batu-batu dan pokok-pokok kayu. Justru tiada manusia yang sudi untuk memberi salam pada masa itu. Nabi selalu mendengar suara "Assalamu alayka ya Rasulullah" yang ditujukan kepadanya, bukan dari manusia, dari batu-batu dan pokok-pokok kayu di kiri kanannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, inni la'arifu al-an." Rawah Muslim. Sesungguhnya aku mengenali satu batu yang ada di Mekah yang pernah memberi salam kepadaku sebelum aku dibangkitkan menjadi Rasul. Sesungguhnya aku masih mengenalinya sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala
jadikan Nabi mendengar salam daripada batu dan kayu. Batu dan pokok beri salam. Tak ada manusia nak beri salam, tak ada orang Islam yang bersama dengan dia di masa itu. Dia seorang saja. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala jadikan makhluk-makhluk yang hidup di alam yang lain bermanusia, makhluk jamadat, memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi disaksikan oleh Allah kebesaran untuk memberi kekuatan menjadi Rasul. Rasulullah SAW sering bermimpi seperti pancaran waktu subuh dengan mimpi-mimpi yang sebenar, dan terus menerus berulang alik ke Gua Hira dan mengambil bekal yang disediakan oleh Khadijah radhiyallahu anha di Gua Hira bagi dia meneruskan ibadat yang disyariatkan kepada datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila habis bekal balik, ambil bekal pula dengan Khadijah. Khadijah menyediakan bekal, pergi buat ibadat balik. Ibadat mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhubung dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tunjukkan kepadanya mimpi-mimpi yang benar. Mimpi adalah sebahagian wahyu. Mimpi Nabi-Nabi adalah wahyu. Mimpi orang bukan Nabi 1 juzuk daripada 60 wahyu. Satu riwayat mengatakan 1 juzuk daripada 70. Ada sebahagian yang mimpi yang benar hanya diketahui oleh mereka yang tahu ilmu takbir mimpi, yang dapat menilai mimpi itu. Adapun Nabi, mimpinya adalah wahyu semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang tidak Nabi, dia beri mimpi yang benar. Kadang-kadang kita tahu makna, tak tahu maknanya. Ada mereka yang dikurniakan mengetahui makna mimpi itu. Di akhir zaman ini, Quran dan hadis yang menentukan mimpi itu betul dan salah. Tiba-tiba pada suatu malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu ber-17 hari bulan Ramadan dalam tahun ke-41 dari kelahirannya, bersamaan 6 hari bulan Ogos tahun 610 Masehi. Malam yang amat bersejarah pada seluruh alam, bersejarah pada seluruh dunia, bukan pada Nabi saja, pada seluruh dunia. Nabi SAW dalam keadaan jaga telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Mengikut riwayatnya, Jibril bawa macam surat. Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Aku tak tahu baca, kata Nabi. Nabi adalah ummi, buta huruf, tak tahu baca dan menulis. Kemudian ia memeluk Nabi sehingga terasa berat. Kemudian ia melepasnya dan berkata pula, Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma ana biqari'in. Dia peluk Nabi, tak boleh nak buang. Pelukan malaikat bukan sebarangan. Pelukan malaikat, malaikat yang kekuatannya boleh melingkupkan negeri. Negeri kaum Lut dilingkupkan, melingkupkan negeri. Ini kekuatan dia, malaikat yang gagah perkasa, syadidul quwa, yang gagah perkasa. Peluk Nabi, nak buang macam mana, dekor macam mana pun tak boleh nak buang. Tak boleh nak buang. Peluk, tak boleh nak buang. Kemudian dia lepas balik, Iqra, baca. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Kemudian ia memeluk semula, memeluk seperti mulanya, kemudian melepasnya dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan. Campuran mani lelaki dan mani perempuan, suami dan isteri. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, mengajar dengan perantaraan al-qalam, alat tulis. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini ayatnya. Ayat yang berkait dengan asas ilmu. Asas ilmu. Asas ilmu ialah kurnia daripada Allah. Dengan menggunakan alat membaca dan menulis.
Ilmu tu bismi rabbik, mesti dengan nama Tuhan. Jangan ilmu tidak dengan nama Tuhan. Ilmu tak dengan nama Tuhan akan jadi kaca, jadi punah. Mesti ilmu dengan nama Tuhan. Ilmu menggunakan akal dan hidayah daripada Allah. Kalau ilmunya tanpa hidayah daripada Allah, merosakkan dunia. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia, dua-dua sekali. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan yang menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan. Mana lelaki, mana perempuan. Baca dengan nama Tuhanmu yang paling mulia, yang mengurniakan kepada hambanya dengan kurniaan yang melimpah ruah, yang tidak terhingga, yang mengajar manusia dengan qalam. Mengajar dengan qalam, dengan menulis, dan mengajar dengan membaca. Yang mengajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Quran adalah mukjizat ilmu. Semua ilmu. Ilmu agama dan ilmu dunia semuanya. Ilmu bumi dan ilmu langit. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Quran menjadi pemandunya. Allah Ta'ala jadikan Nabi menerima ilmu dengan tidak membaca dan menulis. Bila dengar terus ingat, tak lupa lagi. Tak lupa lagi, terus ingat. Kita lupa, dengar, lupa tu. Sebetul aja lupa, ni dah terus ingat. Dimasukkan di dalam ingatannya dengan kuat. Inilah wahyu yang pertama diturunkan. Detik pertama dalam sejarah kenabian. Sesungguhnya penerimaan wahyu itu menjadi asas yang terbina di atas hakikat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni segala perkara akidah dan hukum-hukum syariatnya yang membezakan di antara rasul dan manusia biasa, di antara agama Allah yang syumul, yang sempurna dengan ajaran ciptaan manusia, di antara rasul yang bergerak dengan hidayah Allah, dengan penentangnya yang tidak mendapat apa-apa petunjuk. Untuk membezakan di antara ilmu Allah, ilmu rekaan manusia. Membeza di antara rasul yang dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh manusia. Rasul yang mendapat hidayah Allah, bukan dengan akal dia saja, bukan dengan petunjuk dengan manusia saja, secara langsung daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana ianya peristiwa besar luar biasa, maka Rasulullah SAW menerimanya dengan perasaan yang cemas dan tergesa-gesa pulang. Nabi balik dalam keadaan cemas. Jibril menghilangkan diri. Nabi dalam keadaan yang cemas, takutlah. Ada rasa takut, bukan tak takut. Ini luar biasa. Cemas. Balik, balik. Tiba-tiba terdengar suara dari arah langit. Dengar suara dari langit. Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Dengar suara dari langit. Apabila baginda mengangkat kepalanya, tiba-tiba melihat malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai seorang lelaki. Kedua-dua belah kakinya sampai ke ufuk langit, ke mana sahaja Rasulullah berpaling, baginda melihatnya. Rupa yang sangat besar. Atas langit, kaki duduk atas bumi, paling kanan kiri kanan apa ada. Rupa yang sangat besar. Khadijah radhiyallahu anha yang merasa bimbang terhadap suaminya setelah beberapa hari tidak pulang, menghantar utusan mencarinya. Oleh kerana lama pada biasa, pada hari biasa, tak balik ni pasal apa ni? Khadijah hantar utusan pergi cari Nabi. Tiba-tiba Nabi pulang ke rumah dengan keadaan badannya gemetar dan berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Zammiluni, zammiluni. Selimut, selimut. Dalam keadaan yang gemetar, terima wahyu. Sehingga Nabi SAW bertenang dan menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang telah berlaku dan merasa bimbang. Nabi takut. Nabi bimbang. Nabi rasa tahu, rasa bimbang. Benda yang pelik, tengok Jibril yang sangat besar. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menegaskan dengan penuh semangat. Khadijah dengan penuh semangat
Bukan sebarangan isteri. Kalau isteri yang barang sudah kerja lah, matilah tok lelaki sekali ni, matilah tok kerja dah. Ini tidak. Apa kata Khadijah bila mendengar ini? Kalla wallahi la yukhzika Allah abada, innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla, bukan al-kalla, wa taksibul ma'dum wa tuqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Rawahul Bukhari. Dengan bahasa Arab yang fasih, memberi makna yang sangat hebat. Apa dia? Tidak sekali-kali engkau tidak akan binasa. Kan Khadijah kata, demi Allah, ia tidak akan mensia-siakan kamu, kerana kamu adalah orang yang menghubungkan keluarga, mampu memikul bebanan, menolong orang yang tidak berada, memuliakan tetamu, dan menolong orang yang ditimpa kemalangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ada sahih. Tidak buat salah, tak buat dosa, tak buat apa, Tuhan tidak akan apa-apa. Orang yang tak buat jahat, tak buat maksiat, tak buat dosa, takut apa? Takut apa ini kata Khadijah? Allah Ta'ala menjamin kerana kau tidak buat maksiat, tak buat dosa. Penegasan itu diucap di atas keyakinan sebagai seorang yang tahu tentang cerita kenabian. Kerana ia sering kali mendengar dari sepupunya Waraqah bin Naufal yang alim tentang kitab Allah. Dia mengenali kebenaran dan betapa buruknya jahiliyah. Khadijah mengaji dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang alim ahli kitab yang ada di Mekah, yang masih hidup di masa itu, yang boleh membaca kitab-kitab Nabi-Nabi zaman dahulu. Waraqah mendengar, Khadijah mendengar dari sepupu dia Waraqah. Oleh itu ia tidak merasa cemas dan takut dari apa yang berlaku, kerana orang yang seperti suaminya tidak boleh dirasuk oleh syaitan. Muhammad tak boleh dirasuk oleh syaitan. Untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat, lalu ia mengambil pakaiannya dan terus pergi ke rumah Waraqah bin Naufal untuk mendapat kepastian. Apabila mendengar cerita mengenai apa yang berlaku itu, Waraqah di masa itu menganut agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitab ilmu, menegaskan kepada Khadijah. Waraqah itu berkata, Quddus walladhi nafsu Waraqah biyadih la in saddaqtini bukan saddaqtini dengan bagi di bawah tu, la in saddaqtini ya Khadijatu laqad ja'ahu an-namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa wa innahu lanabiyyu hadhihi al-ummah. Riwayat Ibn Hisham. Maha suci Tuhan, demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, percayalah kepadaku wahai Khadijah, sesungguhnya ia suamimu dikunjungi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya ia Nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, tetapkan hati, jangan bimbang. Beritahu ke lakimu, tetapkan hati. Suamimu dilantik menjadi Rasul, kata Waraqah bin Naufal. Lalu Khadijah pulang ke rumah menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dinyatakan oleh Waraqah bin Naufal. Khadijah balik cerita ke Nabi apa yang sepupu dia Waraqah menceritakan. Waraqah masa itu sudah tua, mata tak nampak dah. Apabila Rasulullah SAW keluar untuk tawaf seperti biasanya, Nabi pun pergi ke masjid tawaf di Kaabah. Kaabah sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Nabi tawaf di Kaabah. Apabila pulang ke rumah Mekah, Nabi tawaf. Kebetulan baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal yang telah tua dan buta itu. Masa tawaf terjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, Waraqah kata kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau lihat dan dengar. Waraqah tanya Nabi, wahai anak, mau dengar apa? Mau tengok apa? Khadijah dah cerita dah.
Apabila Nabi menceritakan segala yang berlaku, maka Waraqah bin Naufal pun berkata, bila Waraqah dengar, Waraqah terus kata, "Walladhi nafsi biyadih, innaka lanabiyyu hadhihi al-ummah, laqad ja'aka an-namusul akbar, alladhi ja'a Musa, wala tukadzabannah, wala tu'zayannah, wala tukhrajanna, wala tuqatalannah, wala in ana adraktu dhalik al-yawm la ansuranna Allahu nasran ya'lamu." Sirah Ibn Hisham. Kata Waraqah, "Demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya kamu adalah Nabi umat ini. Kamu telah didatangi oleh malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Demi sesungguhnya kamu akan dibohongi, wahai Muhammad. Kamu akan dibohongi oleh orang, disakiti, dihalau, dan akan diperangi jika aku berkesempatan dengan hari itu. Kalau aku panjang umur, nescaya aku akan menolongmu untuk menegakkan agama Allah dengan pertolongan yang diketahuinya." Kata Waraqah. Sabda Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat dia, menceritakan kisah ini, "La tasubbu Waraqata fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannataini, arjahul Bazzar wal Hakim wal Asakir." Nabi kata, janganlah kamu memaki Waraqah bin Naufal. Maka sesungguhnya aku telah bermimpi ia mempunyai satu syurga atau dua syurga di alam barzakh. Kata Nabi, aku mimpi Waraqah duduk dalam syurga. Disebut dalam Sirah Ibn Hisham, tak disebut di sini. Bila Waraqah kata begitu, aw makhrajiyahum, kata Nabi, adakah aku akan dihalau, aku akan dibunuh, aku akan diperangi, akan diperang, akan dilawan, aku tak buat jahat, kata Nabi. Kata Waraqah, memanglah orang jadi Nabi macam mu ni kena hadap benda yang macam ni, kata Waraqah. Kalau jadi Nabi mesti hadap benda yang macam ni. Mesti kena hadap benda yang macam ni, kata Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah meninggal dunia, tak sempat dengan peristiwa Nabi menghadapi perjuangan, dia mati. Dan Nabi sebut hadis yang kita baca tadi, Nabi kata, aku mimpi Waraqah duduk dalam syurga, dalam syurga, menunjukkan dia adalah termasuk dalam orang yang pertama beriman. Wallahu a'lam.